ikhwah yang dikasihi Allah SWT, kawan-kawan yang disayangi Allah SWT. InsyaAllah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana beri kita ruang, peluang dan kesempatanlah bertemu lagi pada malam ini. Dan Allah SWT masih lagi memberikan kita ni limpahan kurnia dan nikmat yang sangat banyak lah. Dan of course lah, on top of nikmat-nikmat yang banyak tu, yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam kan. Allah SWT masih lagi mengekalkanlah nikmat iman Islam dalam diri kita. Lebih penting daripada itulah, mungkin ramai je orang yang masih lagi maintain keimanan dan keislaman mereka, tapi yang lebih penting daripada itulah perasaan lah terhadap iman dan Islam tu kan. Sayang, rasa appreciate dan rasa nak improve hari demi hari. Keduanya, kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi SAW, seluruh keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka sehingga hari akhirat kelak. Dengan harapan kita pun nak jadi sebahagian daripada orang-orang yang menelusuri jalan-jalan yang telah pun Nabi rintiskan dan menjadi sebahagian daripada para pengikut Nabi SAW insya-Allah kan. Mudah-mudahan. Speaking of mengikuti Nabi SAW ini, ada Al-Quran yang kita pernah sentuh lah sebelum-sebelum ni kan, di mana Allah SWT menyebut tentang apa yang dibawa oleh Nabi, ataupun satu perintah kepada Nabi untuk menceritakan tentang apa yang dia bawa tu, iaitu dalam surah Yusuf. Kita pernah sentuh secara lalu, surah ke-12 ayat 108 kalau tak silap lah. Surah ke-12 ayat 108, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suara dengar jelas ke? Okey. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, qul hazihi sabili, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah SWT, ad'u ila Allah, di atas kejelasan, ala basirah. So ini satu perintah daripada Allah SWT menyuruh Nabi memberitahu kepada orang ramai, Nabi ini menjelaskan, inilah jalan aku. Itu jalan apa? Menyeru orang ramai kepada Allah SWT di atas kejelasan kan. Dan apa Nabi buat ini, bukan sahaja Nabi, dia kata ana wa man ittaba'ani kan. Yang buat perkara ini bukan saja ana, saya, tapi wa man ittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikuti aku pun, mereka membuat benda yang sama. So ayat Quran ini indirectly kan, dia sedang menceritakan bahawa a true follower of Nabi SAW ni adalah orang yang mengatakan juga hazi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Sebab kita ni dengan mudah kan boleh menyebut kita lah umat Nabi, kita dari pengikut Nabi, kita nak mendapatkan syafaat daripada Nabi SAW, kita nak mengejarlah doa-doa Nabi SAW, nak dapatkan fadilat menjadi umat Nabi SAW. Tapi sebenarnya dia tak semudah itu kan dengan menyebut dan sebagainya. Sebab antara kriteria mengikut Nabi itulah dengan mengisytiharkan ataupun meneruskanlah kerja-kerja mengajak orang ad'u ilallah ala basirah, mengajak orang kepada Allah Taala, bukan sekadar mengajak tapi dengan kejelasan, dengan basirah kan. So untuk praktik pada ayat tu, insyaAllah kita harapkan kan pertemuan-pertemuan kita ni adalah sebahagian daripada usaha kita untuk mendapatkan basirah tu
dan belajarlah untuk menyuruh orang kan pada Islam dan menyebarkan Islam ni dengan kapasiti kita masing-masing, dengan approach yang kita rasa selesa dengan kita kan, mana kita mampu insyaAllah kan. InsyaAllah ni kira sebahagian daripada kita punya persiapan kan. Dan dia sepatutnya tak berakhir kat sini lah. Sebab ini bukannya ad'u ilallah kan. Kita sekarang sedang menerima. Ad'u ilallah tu dah di luar sesi ni. Kat siapa kita share, kita kongsi, kita tunjukkan akhlak yang baik. Itu baru dah berlakunya aktiviti ad'u ilallah ala basirah. Allah lah kot sedikit seringan lah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi lah pada minggu ni, kali ini. For the past week, so many things lah happen kan. Paling terbaru ada apa, PRN Johor. Mungkin tak ada orang pun kisah sangat kan. Tak tahulah generasi korang ni kan, ambil tahu ke tak pasal politik ni. Aiman follow ke Aiman? Tak follow langsung. InsyaAllah. Sebab itulah tengok macam dia tak meriah kan. Dalam guru-guru adik-adik yang lain-lain pun macam tak adalah bincang ke apa. Abang tak pastilah benda ni sihat ke tak sihat. Kan, sebab kalau ikutkan PRN ni dah melibatkan undi 18. Sebab kali pertama dia endorse voters at the age of 18 kan. Sebelum ni undi ni mestilah 21 and above. Tapi itulah tengok macam orang muda tak kisah apa kan. Jadi sebenarnya tak sihat sebenarnya sebab bila kita lepas tangan tu macam kita dah apa, mengabaikan satu daripada satu part of penting lah. Itu kenegaraan ni di sebahagian orang Islam kan. Tapi mungkin sebab kita tak rasa pun malah satu vote je kan. Dan mungkin juga bila kita tengok performance politician ni, siapa-siapa pun naik sama je kan. Baik tak payah undi. Mungkin lah. Tapi anyway, maksudnya wajar lah untuk kita ni at least ambil tahu kan tentang kita punya kondisi hal ehwal politik negara lah. Walaupun kita ni tak adalah memberi apa-apa impak pun. Cuma kena tahan dalam fikiran politik sangat penting kan. Sebab diorang ni yang tentukan dasar kan. In fact kita boleh pergi fly Jerman, so politician punya decision kan. Adakan kuota marah sekian-sekian. So politician ni, politik tu dengan pos-pos menteri tu sangatlah powerful. Dia macam mengubah hidup orang lah. Kan? Dia lah menentukan harga barang, menentukan peluang pekerjaan. Sebab mereka ni ialah policy makers pada negara. So, kenapa penting? Kalau kita tak rasa tak penting, kita tinggalkan benda tu. So, pos-pos tu, roles tu akan dimainkan oleh orang-orang yang tak selayaknya kan. So, tapi kalau kita ni ada kesedaran, kita mengusahakan supaya pos-pos tu diisi oleh orang yang tepat lah. Walaupun kita ni tak signifikan pun, tapi mungkin dengan kita menyebarkan kesedaran tu akan berkumpul orang yang baik dan memberikan sokongan pada orang yang baik supaya yang akan lead kita ni orang-orang yang baik lah. Tapi ini satu cerita yang jauh lagi. Itu perkara pertama lah berlaku pada past week. Ahlan wa sahlan syatuan. Assalamualaikum. Apa lagi yang berlaku? Apa lagi yang berlaku? Kau boleh share? Berita-berita terkini ada ke? Tanah runtuh. Tanah runtuh? Dekat mana tu? Ampang. Ada ke? Ada kot. Ada yang meninggal ke? First dengar, tak ingat ni. First tak tahu kat mana. Tapi dia bukan kat antarabangsa kan? Kuari. Apa dia? Tempat dia spesifik Bukit Antarabangsa kan? Itu bukan? Tempat tak tahu. Dia area taman rumah. Oh, okey. Elok-elok teruntuh, ya Allah. Empat orang meninggal. Lagi kalau ikut apa bencana-bencana ni banyak juga berlaku seminggu ni. Banjir kilat kat KL kan. Itulah tu pun penting juga kita nak tengok apa kesan dia. Sekarang ni banyak benda-benda yang bencana ni berlaku di luar daripada dia punya norms. Sebab normally bulan 3, bulan 4 ni bulan yang tak hujan kan, panas. Tapi sekarang ni dah tak ikut dah kan. Timing cuaca tu dah tak ikut trend-trend sebelum ni kan. Mungkin ada benda laku. Walaupun kita katalah dah hujan, Allah turun hujan banjir lah kan. Tapi sebenarnya sebelum ni hujan juga kan. Taklah banjir macam tu. So adalah benda-benda dari segi pengurusan pentadbiran tu yang tidak baik menyebabkan berlakunya banjir kilat ni kan. Terutamanya banjir kilat lah.
siapa lagi laku perang Rusia Ukraine lah yang berterusan. Yang angka ni lah tak tahulah, tak tahu, kita pun tak tahu nak pro mana kan, sebab kedua ni pun tak ada kaitan dengan Islam pun, tapi banyak negara-negara telah pun menzahirkanlah sokongan masing-masing. Ada yang sokong Rusia dan ada yang sokong Ukraine lah. Dan macam-macam lagi lah benda yang berlaku di sekitar kita. Ni just lontarkanlah isu-isu ni supaya kita ni berkembang sikit lah info sambil-sambil tu, insyaAllah. So insyaAllah kenapa? Silakan. Pasal Rusia dan Ukraine kan, saya macam pernah dengar apa, tak tahu lah ni kata-kata ke dalil ke, saya cari balik saya tak jumpa. Apa ni, musuh Islam ni antara diorang akan bermusuhan, tapi bila nak menjatuhkan Islam dia akan bersatu. Sebab saya tengok yang Presiden Ukraine tu dia kan support Israel kan. Lepas tu yang Ramadan lepas pun yang Palestin kena serang pun dia kata maksud kat situ bukan Palestin tapi Israel kan. Dia kata kalau Rusia, saya tahu dia bantu Bashar al-Assad untuk ni serang Syria. So betul lah. Okay, saya nampak. So betul, stand. Tak ada dalil kot, tak pasti tak ada dalil kan. Tapi based on trend tu memang macam tu lah sejarahnya kan. Sebab diorang ni akan bersatu bila dia menyerang. Dia ada satu konsep dalam politik ni panggil the enemies of my enemy is my friend. Macam tu kan. Maksudnya apa kan? The enemy of my enemy is my friend. Musuh pada musuh aku lah kawan aku kan. So memang secara general manusia ni dia boleh bersatu lah untuk melawan the same enemy mereka. Walaupun mereka sama mereka ni ada pengusaha yang kuat. Tapi Al-Quran menyebut tentang ni kan. Menyebut tentang permusuhan sesama mereka itu sangat kuat sebenarnya. Surah apa lah saya carilah tentang sebenarnya di antara mereka pun ada permusuhan yang kuat. Asyaddu Al-Quran sebut kan. Tapi untuk Islam mereka sanggup korang-korangnya bersama dan punya Islam kan. Tapi dalam kes ni dia tak nampaklah kaitan dengan Islam sangat kan, sebab memang dua-dua tu tak ada kepentingan Islam. Okay, kenapa kita cerita tentang isu semasa ni? Sebab nanti kita akan discuss kan satu ayat Quran, satu page kita akan baca nanti ada kaitan lah dengan perkara ini insyaAllah. So kita akan sama-sama membaca surah Al-Naml insyaAllah. Kita ada 5 orang Kita akan baca surah An-Naml surah ke-27 daripada page yang kedua sampai page yang ketiga. Surat 378 dengan 379. Mulai ayat ke-14 sampai ayat ke-35. Page berapa? Page 378 dan page 379. Mulai ayat ke-14 surah An-Naml sampai ayat ke-35. Surah yang ke-27. Jadi ada beberapa ayat tu. Seorang akan baca separuh muka. Okay. Abang akan skip bacaan. Kita akan dengarlah bacaan semua. Aiman akan baca separuh, Fahim baca separuh, Imran baca separuh dan nanti Syazwan baca separuh muka. Okay, dah jumpa dah semua? Surah An-Nam kan? Apa? Surah An-Nam. Surah An-Nam bukan? An-Nam. Surah ke-27. Betul-betul. Bukan Al-An'am, An-Namlu. An-Namlu ke An-Nam? An-Namlu. Betul-betul. Kenapa dia panggil An-Namlu? Bukan Namla ke? Sebab by default dia akan jadi marfu'. Betul-betul. Dia sebab ada alif lam kat depan tu. Lalu dia panggil apa? Alif lam. Isim. Isim. Tafdhil.
Kalau tak ada alif lam dia jadi dia akan ada tanwin kan? Tak apalah. Ni Aiman mesti power belajar Arab. Tak apa. Okay, Aiman boleh teruskan kot. Sekejap, semua orang jumpa page tu? Wajahadu kan? Betul. Okay, silakan. Separuh muka seorang. Silakan. Hello. Seorang berapa ayat? Seorang baca separuh muka. Lalu apa ayat tu? Sebab kita 2 page. Yang akan bacanya Aiman, Fahim. Siapa tadi? Imran dan juga Syazwan. Alright. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين
قالت إن الملوك قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita baru bacalah sebahagian daripada surah An-Naml, surah yang namanya semut kan. Sebab based on yang dibaca oleh Aiman tadi memang adalah cerita tentang semut. Cuma dalam part yang kita baca ni ada beberapa kisah. So kita mungkin spend sedikit masa tengok terjemahan, baca sama-sama terjemahan. Nanti kalau ada siapa nak highlight mana part of the surah, boleh share lah insyaAllah. Ada siapa nak share? Nak highlight ke? Mana part of the stories?
Ada. Okay, insyaAllah baca dulu lah. Nanti mungkin siapa nak kongsi nanti. Alhamdulillah kita baca sebahagian daripada sejarah ataupun scene daripada riwayat hidup Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang jarang-jarang kita discusskan. Iaitu kita tahu Nabi Sulaiman ni seorang Nabi yang mewarisi kerajaan Nabi Daud. Yang sebelum itu Nabi Daud ni telah diangkat sebagai raja selepas Talut di zaman Bani Israel tu. Talut mengalahkan Jalut dan lepas tu diangkatlah Nabi Daud kan untuk kuasai tempat tu. So pada zaman Nabi Daud pun dah very powerful dan dia inherited kegemilangan tu kepada Nabi Sulaiman. So Nabi Sulaiman ni dia dapat kerajaan yang sangat powerful kan. Betapa powerful yang sampailah dia ni diberikan pula kurniaan oleh Allah SWT boleh berbicara dengan makhluk-makhluk lain kan, dengan jin, dengan burung, ikan sebagainya. Dan semua itu menjadi bala tenteranya. So kita tengok cerita semua ni kan, tapi Abang just nak highlight nak kaitkan dengan kita punya isu semasa tadi kan. Itu cerita bila dia mengumpul bala tenteranya ni, actually setiap part of the story ni adalah ibrah-ibrah dia kan. Tapi nak highlight pada hari ini cerita tentang bagaimana dia setelah dikumpulkan dia punya tentera-tentera ni didapati pada ayat ke berapa kita baca tadi? Ayat ke-22 kan. Ayat 21 dia kata ayat ke-20 wa tafaqqada at-tayra faqala ma liyala. Dan setelah itu Nabi Sulaiman memeriksa kumpulan burung. Faqala ma liyala ara al-hudhuda. Aku tidak melihat hudhud. Amkana minal ghaibin, ataukah dia termasuk dalam kalangan yang tidak hadir kan. Jadi kat sini ada banyak ibrah. Pertama sekali Nabi Sulaiman ni memang seorang leader yang buat kerja yang dia sendiri turun memeriksa. Yang keduanya dia sangat mengenali setiap orang daripada setiap tentera dia tu, setiap members of dia punya kerajaan tu, sampai seekor burung himisin pun dia boleh detect. Ini memang a good leader kan. Tapi kita tak ulas yang tu. Mungkin kalau siapa nak ulas aspek kepimpinan, boleh study leadership of Nabi Sulaiman ni kan. Banyaklah aspek-aspek tu. Tapi kita nak cerita tu, ceritanya apa yang berlaku dekat Hud ni kan. Kita semua tahu Hud ni dia hilang betul. Tapi rupa-rupanya dia ni bukannya semata-mata raib kan. Lepas tu dia datang, fama kata ghayra ba'id faqala hatul malam hid bihi wajidtuka min sab'in min al-yaqin. Burung itu datang sambil berkata, aku dapat mengetahui secara meliputi akan perkara yang kau tidak cukup mengetahuinya, dan aku datang padamu dari negeri Sabak dengan bawa khabar berita yang diyakini kebenarannya kan. So diceritalah rupanya Hud ni telah travel ke satu tempat negeri Sabak, yang dapati di situ adanya kaum ataupun satu kerajaan yang dipimpin seorang wanita yang mereka ni menyembah matahari kan. Dan dia bawa berita ni kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. So ini cerita dia kan, cerita tentang Hud punya travelling ni. Tapi banyak sangat ibrah kat sini berdapat. Satu tadi kan, bila kita baca isu semasa tadi, sometimes kita baca isu semasa ni sekarang tahu info. Tapi pembacaan tentang perkara luar ni kita kena kembali bawa balik dalam konteks Islam, apa benefit pada Islam kan? Apa benda yang kita boleh ambil action pada isu ni kan? Sebab Hud travel ni dia macam pergi cari isu-isu yang berlaku kan kat luar sana. Apa yang berlaku di luar sana yang di luar pengetahuan kerajaan Nabi Sulaiman. Dapati ada orang yang menyembah berhala dan dia bawa balik berita ini, satu isu besar ni, untuk diselesaikan perundingan. Itu benda pertama. Sepatutnya kita semua ni pekalah dengan perkembangan-perkembangan yang berlaku luar sana, especially benda-benda yang ada kaitan langsung kita kan, yang kita boleh usahakan. Contohlah kan, kita dengar kita ada usaha kat sini kan, kita bertemu, kumpul. Kita dengarlah bilik kawan kita tu ada buat benda yang tak elok ataupun benda yang kena ubah ni kan. Kita dapat berita ni, kalau benda tu kita kena ubah, kita kena ambil tindakan ubah kan. Tapi benda-benda keburukan-keburukan ni kita hanya akan tahu kalau kita keluar dan ambil tahu apa yang sedang berlaku sekeliling kita kan. Kadang-kadang bila kita duduk kat sini depan laptop, duduk rumah masing-masing, berkawan sama kita tidak tahu realiti yang masyarakat luar sana kan. Keterukan sosial,
orang berzina, orang tengok porno, orang apa, couple lah, orang minum arak, mungkin kayak orang mencuri. So kita jadi complacent, selesa dengan keadaan kita kan. Sebab tak tahu realiti sebenarnya sana, sebenarnya realiti kita sangat teruk. Tapi kita perlulah mainkan peran seperti Hud ni, melihat realiti ni dan betul-betul tu kita bawa balik, kita bincangkan macam mana kita nak selesaikan. Itu benda pertama kan. Yang keduanya, Hud ni sangat best tau cerita dia kan. Sebab bayangkan, Nabi Sulaiman ni dekat mana kerajaan dia ni? Dekat mana? Dekat mana Nabi Sulaiman dan dekat mana sahabat tu sekarang? Okay, ada yang kata Nabi Sulaiman tu dekat Palestin dan sahabat tu dekat Yaman sekarang. Ada banyak pandangan lah, tapi jarak antara dua tempat ni ribuan kilometer by distance. Maksudnya burung Hud ni sangat proaktif keluar daripada kawasan dia, mencari dekat mana tempat-tempat orang yang belum Islam ataupun orang yang belum terima syahadah kan, supaya dia boleh meluaskan lagi lah Islam yang mereka ni anuti kan. Sampai dia travel puluhan ribu kilometer untuk dapatkan, macam spy lah, pergi dengan inisiatif peribadi ni. Kalau dia pergi dengan inisiatif yang telah pun diarahkan oleh Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman akan tahu kan dia missing. Tapi dia ni pergi sendiri, sangat bagus. So kadang-kadang kita tak perlu pun tunggu kan, kita nak planning. Sometimes kita sendiri boleh je, okay, adalah budak lepas SPM yang bagus lah dekat taman kita ni kan, yang masa free, bagus, bijak-bijak, sekolah HDP. Kita buat apa kan? Kita kena tunggu dulu orang suruh kita buat apa. Tak, kita nampak je budak bagus, nampak je ada peluang nak cerita tentang Islam, nak kumpulkan mereka ni, kita buat je. Seperti mana Hud ni punya inisiatif kan. Dia pergi walaupun tanpa disuruh. Dan dia travel jauh. So ini semangat Syahidul Haq kan, menyampaikan kebenaran yang ada pada Hud. Walaupun dia seekor burung pun, dia bukan manusia yang diberikan taklifan tu. Itu benda pertama kan. Benda keduanya, bila dia travel jauh tu, ni mungkin satu mind setting lah, ataupun setting the mind mereka nak fly kan. Kita kena ada ni, vision Hud tu. Mungkin nanti boleh buat group Hud kan. Pergi ke Jerman tu, betul lah kita pergi di atas kita punya perancangan nak belajar kan. Tapi sebenarnya Allah SWT mungkin nak lain kan. Ada sebab yang spesifik yang in return Allah Ta'ala nak kenapa hantar kita belajar ke sekian tempat. Kenapa kita masuk A-level JMI, tiba-tiba kita berjumpa kat sini. Kumpul, belajar halaqah sama-sama, memahami sedikit Islam sama-sama. So bila kita pergi ke Jerman tu bukan bird's eye view, maksudnya pergi dengan mission nak tengok dekat mana tempat-tempat yang kita boleh sebarkan lagi kan orang Islam ni. Ada mission tu, seperti mana mission Hud tu. Dia dah pergi tu dengan mission mencari dan nak establish, nak sampaikan kebaikan kat situ kan. So bukan saja orang Jerman ni, semua orang pun sepatutnya ada mentaliti tu kan. Ke mana kita pergi dengan semangat Hud tu nak menyebarkan kebaikan kat satu tempat tu kan. Sebab bila Allah Ta'ala telah mentakdirkan kita berada di satu tempat tu, kita bukan sekadar berada situ. Maksudnya kan, memang kita rancang nak pergi belajar, kita rancang nak pergi situ. Tapi kena fikir, kenapa nak Allah hantar kat sini kan? Kenapa? Mesti ada benda yang Allah nak daripada kita buat kat situ. Dan Allah memang mentakdirkan kita tu, kita datang pada tempat, maksudnya the right person at the right time kan. Ada expectation tu daripada Allah SWT kan. So satu nasihat lah sama-sama, sebab mungkin satu persediaan minda kan, kita nak sambung belajar, nak sambung rehlah ke tempat-tempat jauh. Kawan-kawan kita pun travel juga kan. Orang non-Muslim pun ada yang travel sebab nak sambung belajar ni. Semua orang yang dapat offer travel lah sebab nak kena sambung belajar kan. Tapi kita kenalah berbeza mereka, sebab kita ni ada satu kefahaman yang lain kan, iaitu dekat mana tempat kita pergi, bukan sekadar nak sambung belajar. Kalau memang itu je kita punya mission, dekat Malaysia boleh sambung belajar kan. Tapi bila Allah dah bagi kita peluang travel jauh, mengenal tempat orang, jadikanlah travelling dan perpindahan, penghijrahan tu sebagai satu daripada usaha-usaha kita untuk menyampaikan Islam di satu tempat tu kan. Ataupun
prihatin tentang apa yang berlaku di luar sana supaya kita boleh bawa balik benda yang bagus ataupun kita bawa ke sana benda yang bagus lah kan. Mission tu lah. Contoh nanti kita akan jumpa kawan-kawan sama ada kawan Malaysian ke, kawan-kawan di sana ke, kita lah mulakan usaha-usaha yang baik di sana kan. Kalau ada junior, kita kumpul junior kan. Kalau ada kawan-kawan yang baik, kita kumpul lah, kita establish kat situ kan. Mungkin apa benda baik yang kita buat kat sini, kita boleh juga buat kat sana. Dan dekat mana-mana kita berada, kita boleh usahakan kan. Especially mereka yang pergi Indo kan. So apa yang Hud buat ni telah menjadi inilah apa orang yang baca cerita tentang Hud ni telah mengambil banyak inspirasi mereka daripada Hud ni kan, yang sanggup travel jauh sebab dia tahu ada tempat-tempat ataupun dia ni sangat proaktif lah. Tempat-tempat yang dia tengok ada tempat-tempat yang belum lagi orang-orang yang menyembah Allah SWT, dan dia tengok kat situ dan dia bawa berita tu kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. So bagi kita semua macam tu kan, kita dekat online kita pergi dah cerita tentang Jerman pula kan, cerita tentang orang lokal sama jugalah, BTM ke kan, kita mesti ada mindset tu yang kita pergi kat situ Allah yang hantar kita kat situ seperti mana Hud pergi kan. Dan kalau kita tahu ada tempat-tempat yang bagus, ada tempat-tempat yang kita berpotensi nak establish alaqah ke, keluarlah, terbanglah seperti Hud kan, dengan proaktif, tapi ceritalah kan, bincangkanlah benda tu seperti mana Hud pun reporting back to Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebab jiwa orang beriman ni dia sentiasa kena bergerak kan. Kita discusskan sebelum ni kan, antaranya orang Islam ni kita discusskan ayat tu kan last week kan, last few weeks, yang mereka ni tidak wa masakana kan, apa ayat tu, wa mastakanu kan, wallahu yuhibbu sabirin. Antara ciri ikut para nabi ni, wa mastakanu, itu mereka tidak tinggal tetap, tidak tinggal duduk sahaja-saja kan. Sakana ni, wa mastakanu ni orang yang tinggal dan menjadi diri, tapi mereka yang bersama nabi ni sentiasa keadaan motion kan, sentiasa bergerak, sentiasa berharaki kan, sentiasa cari keluar, tengok tempat mana yang ada peluang kita nak kumpul orang, nampak je orang baik kita macam nak kena nak kena share ni fikrah yang baik pada dia ni kan, kita kena gerakkan dia. So cukup saja nak bawa lah pada hari ni ibarat daripada Hud lah yang travel jauh ribuan kilometer kan, dia pergi balik, kena pergi lagi balik lagi kan, untuk membawa mesej daripada Nabi Sulaiman AS tentang ada lagi tempat-tempat yang belum sampai lagi Islam kan. So itu mungkin mindsetting lah bagi mereka nak apply. Sama juga orang kat Malaysia kan. In fact dekat Malaysia banyak lagi tempat-tempat yang kita boleh bantu kan. Maksudnya contoh kita pergi ke WTM, macam-macam masalah ada kan WTM ni sebenarnya. Tak perlu pergi negara-negara yang so-called liberal countries pun. Dekat Malaysia pun macam-macam tempat ada masalah kan. Dan juga di tempat-tempat yang masalah tu mesti ada orang yang baik. Tapi mereka ni tak dapat lagi apa kefahaman tu. Kena bergerak, kena menyusun strategi, kena buat something kan. Ada mungkin orang baik yang berselerak. Seorang kat situ, seorang kat sini. Baik, tak tahu nak buat apa. Tapi kalau kita pergi, mencari mereka, menghubungkan mereka, menggerakkan mereka, mungkin kita boleh leave some impact lah di tempat-tempat berkenaan kan. Seperti mana telah dibuat oleh Hud. Itu cerita pertama lah. Siapa nak share lagi? Banyak lagi benda menarik sebenarnya daripada cerita ni. Mungkinlah yang kedua pun share kan. Ni mungkin tadi macam menarik juga lah cerita ni kan. Ataupun part ni. Iaitu ni part of selingan lah tentang leadership kat sini kan. Sebab dalam cerita yang kita baca ni ada dua leaders yang berbeza. Satu leader Nabi Sulaiman, satu lagi so-called Puteri Balqis tu lah kan. Yang perempuan tu yang memimpin kerajaan Sabak tu. Ada dua karakter yang berbeza, tapi best kita dengar macam mana Puteri Balqis ni, raja perempuan tu, dia punya style dia bila dia dapat berita ni. Cuba tengok ayat ke-32 lah. Ayat 32 dia kata qalat a'udzubillahi minazim qalat ya ayyuhal malak aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Dia kata dekat dia punya al-malak ni adalah ketua-ketua lah, pemimpin-pemimpin. Mungkin ni lah dia punya cabinet members. Dia kumpul dia punya ahli kabinet kan.
bila dapat risalah daripada Nabi Sulaiman ni, Balqis ni lah, let's say lah kata nama dia Balqis tu kan. Dia kumpul dia punya menteri-menteri ni, ahli kabinet ni, dia panggil mereka ni, seru mereka, ya ayyuhal malak, aftuni kan. Aftuni maksudnya apa ni? Beri pandangan sebenarnya kan. Sebab aftu ni datang pada perkataan fatwa kan. Fatwa ni share the same root words dengan aftuni. Berikan pandangan pada aku. Maksudnya dia sedang bersyura ni dengan cabinet member dia. Aftuni fi amri, dalam hal ini. Dia kata apa? Ma kuntu qati'atan amran hatta tashadun. Aku tak pernah pun memutuskan satu-satu perkara hatta tashadun, sampailah kalian ni turut serta hadir. Maksudnya bagus lah dia punya leadership style ni kan. Dia collective decision. Ada keadaan bagus lah, ada keadaan tak bagus. Tapi most of keadaan dia bagus. Ada keadaan-keadaan yang urgent, kita kena decide kan kalau sebagai leader ni. Kita kena terus decide kalau benda tu urgent lah. Tapi most of the times, perbincangan ni sangat bagus. Sebelum kita buat decision kan. Mungkin apa yang Balqis dalam buat decision ni, decision besar dalam konteks negara. First nak bincang kan. Tapi sebenarnya, walaupun kita ada benda satu masalah yang personal ataupun peribadi kan, bukannya masalah orang lain pun. Kalau kita bincang pun dia bagus. Dia sebab syura ni kan, perbincangan ni syura lah sebenarnya kan. Dia akan membuka pintu keberkatan. Sebab kita mengambil pandangan-pandangan secara kolektif kan. Nabi SAW ni antara seorang yang sangat kerap berbincang. Sangat kerap bincang dengan sahabat kan. Bukan semua pandangan Nabi ambil, tapi Nabi akan open for discussion. Walaupun benda tu kecil kan. Jadi, rasa ni satu praktis yang bagus lah untuk kita menghidupkan ruh kekeluargaan tu lah dengan banyak kongsi satu isu. Walaupun personal matters yang boleh dikongsi lah, yang tidak mengaibkan. Cuba minta pandangan kan, bincangkan. Contohnya kita nak sambung belajar kos apa, cik. Tak bincang lah kan, dah ada decision lah, tak nak bincang lah. Okay lah, nak beli phone kan, kita bincang lah nak beli phone apa. Kenapa nak kena bincang benda ni? Kalau kita bincang, kita mungkin boleh kita sendiri boleh check and balance kita ni sebab apa. Seorang akan tanya, nak beli phone untuk apa? Kita boleh jawab soalan nak untuk kepentingan saja je. Time tu kita boleh muhasabah diri kita. Kenapa kita nak beli benda ni sebenarnya kan? Bila kita bincang banyaklah sisi-sisi ataupun benda-benda yang kita tak terfikir mungkin akan difikirkan dalam forum perbincangan tu kan. Contohnya macam-macam lah. So, macam personally lah sebab apa ada join halaqah sendiri kan. Maksudnya ada usaha sendiri yang kita orang pun abang sebagai peserta. So baguslah bila halaqah ni dia mengajar kita berbincang kan. Sometimes benda kecil pun kita shoot untuk minta pandangan lah. Contoh kita nak beli aircon di rumah ni kan. Tanya pandangan, aircon ni siapa yang sesuai. Lepas tu orang tu akan bagi idea ni. Itu benda simple je lah. Tapi benda lebih kompleks. Sebab perbincangan ni akan, satu dia akan memberi keberkatan lah sebab kita berbincang sama kaum muslimin. Yang keduanya, bila ramai core perbincangan tu banyak lagi lah angle-angle yang kita tak fikir bila kita discuss orang dapat buat decision yang terbaik sebab adanya discussion. So practice Balqis ni satu benda yang kita boleh ambil kan untuk menghidupkan lah pertemuan-pertemuan kita ni dengan cuba berkongsi untuk berbincang kan. Bila kita bincang dapat masukan-masukan tak mesti kita follow kan. Mungkin kita ada pun kita punya decision. Tak apa. Itu kita punya last kali kita yang akan decide tapi budaya bincang sangat bagus lah. Budaya bersyura tu sangat bagus. Sebab itulah asas yang telah pun ditinggalkan Nabi. Cara Nabi memimpin ni adalah dengan menghidupkan syura tu kan. Sentiasa menghidupkan perbincangan-perbincangan tu lah. Sekarang umat Islam ni kurang berbincang kan sebab terlalu individualistik, tak ada tempat nak bincang kan. So banyak decision-decision yang buat secara solo ni dia tak tepat lah. Sekejap mak call. Iklan.
Okay, minta maaf iklan. Dah hilang lah. Kita tadi dekat mana ni? Dekat ni kan, Syura Balqis tu. Yang bagus lah kalau kita boleh praktis. Alhamdulillah, cukup nak kongsi daripada tadabbur surah An-Naml dulu ni. Ada siapa nak share lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. So saya nak share ayat yang ke 15 dan 16 kot. Okay, so macam dalam ayat ke-15 ni, kalau kita baca maksud, sungguhnya kami telah memberikan ilmu pada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya berkata segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada hamba-hambanya beriman. So, apa yang tadabbur ataupun pengajaran yang saya dapat daripada ayat ni ialah antara yang pertamanya, memang secara jelasnya kita tahulah kalau kita dapat apa-apa benda yang baik, benda yang akan manfaat untuk kita, memang kita kena ucap syukur lah. Macam yang saya selalu kongsi ataupun saya suka amalkan benda ni adalah kita baca doa Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ataupun kalau kita tengok dalam surat 380 pun ada dalam ayat ke-40 kan. Ni saya tak ingat. Kita pernah tadabbur ayat ni, tapi saya tak ingat siapa yang cakap. Tapi yang antaranya kalau macam ada orang puji kita ataupun orang nampak kita lebih kat mana-mana tempat, contohlah dia pandai matematik ke, dia pandai melukis dan sebagainya, lepas tu kita akan cakap hadza min fadli rabbi, dan sambungan yang mungkin ramai orang kurang familiar kan, yang liya beluani ashkuru am akfur. Tapi itu benda cerita pasal lain lah. Tapi apa yang saya nak kongsi dalam ayat ke-15 ni adalah perkara kan yang kedua-dua Nabi sendiri kan, Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ni syukur kan. Antaranya ialah bila mana mereka diberi apa yang saya faham, macam diberi satu title iaitu jadi Nabi ataupun pembawa risalah, dan mereka bersyukur ke atas benda tersebut kan. So saya reflectkan ayat ni kat diri sendiri adalah kerana macam contohlah saya sendiri kan, sebagai student yang mungkin tak pernah pun terfikir nak bawa halaqah ataupun nak join apa-apa macam usaha agama, tapi tiba-tiba Allah SWT pilih kan. Sebab semua benda yang ada kat dalam dunia kita sekarang ni pun semua adalah ketetapan Allah SWT. Tapi nak katanya adalah macam walaupun kita nampak benda tu macam enteng ataupun benda tu simple, sebab kita sebagai student sepatutnya lah kan, kita fokus just on kita punya studies dan kita punya academic accomplishment dan sebagainya. Tapi instead of kita just fokus kat benda tu kan, hari ni Allah SWT tunjukkan kat kita ataupun bagi pendedahan dekat kita untuk kita try kan, untuk sampaikan agama juga. Dan benda tu merupakan salah satu perkara yang sepatutnya kita kena syukur lah. Sebab mungkin ada beberapa orang ataupun tak kisahlah sesiapa, bukan dalam kalangan kita lah, yang diorang nampak sebenarnya macam alamak, benda ni nampak sebagai satu beban kan. Sebab first dia nak fokus tadi, lepas tiba-tiba nak kena juga ajak orang buat kebaikan ataupun nak kena kondak halaqah dan sebagainya. Sedangkan sepatutnya benda ni adalah benda kita kena patut syukur lah. Sebab untuk saya sendiri, kalau kita relatekan juga dalam surah Al-As kan, di mana kita tahu dalam surah Al-As ni disebutkan ciri-ciri orang yang beriman ataupun ciri-ciri golongan yang tak akan tergolong dalam kalangan orang yang rugi, kita kena buat 4 perkara. Contoh macam saya sendiri lah, kalau contoh kena diminta minta bantuan kondak halaqah dan sebagainya, ataupun mungkin kita juga in the future akan bawa juga halaqah dan benda-benda macam ni kan, kita sebenarnya kena syukur lah. Sebab untuk saya sendiri, macam kalau lah tak ada benda-benda macam ni kan, sudah semestinya macam saya akan buat perkara yang mungkin tak bermanfaat. Contoh macam tengok YouTube lama-lama ataupun main Instagram, main IG kan. Sebab kalau kita di occupied kan, kita punya masa occupied dengan benda-benda yang bermanfaat macam ni, so InsyaAllah kita tak akan tergolong dalam kalangan orang yang rugi macam disebutkan dalam surah Al-As kan. So itu je lah kot yang saya nak share, dan mungkin pengajaran yang saya dapat ambil daripada ayat ke-15. Allahu'alam. InsyaAllah, jazakallah khair Imran kan. Itulah atas segala nikmat pun kita kena sentiasa kan mengucapkan Alhamdulillah lah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Mengembalikanlah puji-pujian itu kepada Allah SWT kan. Dan baguslah sebab Nabi Sulaiman, Nabi Daud ni dia melihat kelebihan yang Allah bagi, ilmu, pengetahuan dan nubuah tu sebagai satu faddalana kan, sebagai fadilat, keutamaan-keutamaan yang telah pun diberikan oleh Allah SWT. Betul lah setengah orang yang tengok benda ni sebagai bebanan, tapi tak, sebenarnya satu pemberian yang Allah Ta'ala berikan pada hamba-hamba dia tentu. Dan bila dia bagi tu, dia satu kurniaan lah, satu
fadilat kan, fadilat yang diberikan kerana kita ni insya-Allah lah adalah satu yang something yang ada pada kita yang Allah Taala berikan pada kita. So Allah alam, mungkin tu cukup kan nak kongsi daripada surah 6 dulu. Kalau ada lagi, ada. Boleh tak? Ada ke? Fine, boleh je. Maybe saya macam nampak apa Nabi Sulaiman bila dia nampak dia periksa kumpulan burung kan, and then dia tahu huruf tak ada. So apa yang saya nampak dari sini, ni saya nak bawakan konsep tabayun kan, semak sebelum sebar. So macam-macam lah dalam macam-macam situasi kita boleh amalkan iaitu tabayun ni. Itu semak sebelum sebar. Iaitu kalau kita tengok ni Nabi Sulaiman, bila first kita boleh tahu Nabi Sulaiman ni dia tidak menghukum mengikut emosi kan. Sebab dia kata kat sini yang ayat 21 kan, yang hujung, kecuali ia membawa kepada alasan yang terang yang nyata kan. So Nabi Sulaiman dia nakkan sebab kan, dia tak adalah nak menghukum huruf tu berdasarkan emosi dia. So dia rasakan fakta lah dan hujah kan. And then bila ni macam ni lah, kita tengok ayat ke-22 kan, tak sure kalau terjemahan yang lain macam ni, tapi pada ayat 22 tu dalam terjemahan saya dia kata kat ujung tu dia kata, dan aku datang kepadamu dari negeri Sabak dengan membawa kabar berita yang diyakini kebenarannya. So macam hari ni lah banyak benda dekat social media kan, kita tengok macam betul kan, macam kalau tengok dia punya hujah tu macam benda tu benar kan, and then dia pun claim yang dia buat tu yang dia punya status ke ataupun posting dia tu benda betul kan, berita-berita yang disebarkan tu benda betul kan. So kalau kita tengok balik pada ayat mana? Ayat ke-27, Nabi Sulaiman dia tak terima terus apa yang disampaikan oleh huruf tu bulat-bulat lah. Dia kata kami akan fikirkan dengan sehalus-halusnya adakah benar apa yang sangkut kan tadi? Sebenar. Lama ke sangkut? Sekejap je. Oh, okay. So dalam masa ayat 27 kan, yang so kita lah katanya kalau kita tengok secara luas, kalau aspek luas kan, kita skop yang secara luas macam social media kan, tengok inilah tabayun kan. Dan kalau contoh kalau dalam kita punya usrah pun, tentu ada someone kan, kita dengar seorang ikhwah ni buat something yang dia macam pelik je kan. So first kita kena tabayun dulu lah, jangan terima satu berita tu bulat-bulat kan. So itulah yang saya dapat. Allah. Baik, insyaAllah jazakallah khair. Fahim kan, betul lah, tabayun ni memang benda yang sukar nak dibuat sebab kita ni kalau dengar berita yang kontroversi rasa macam nak sebar kan, sebab dia tengah panas. Tapi betul lah orang beriman tu dia kena tabayun dulu. Sebelum dia tabayun, dia kena tolak berita tu kan. Macam kita bincang masa sesi hafilah tu, bila kita dengar satu benda yang tidak baik tentang seorang beriman, kita kena ambil stand tak percaya dulu kan. Ambil stand tak percaya dan cuba untuk bersangka baik dengan dia sampai kita dapatkan the right facts lah. So satu peringatan yang bagus lah, sebab benda-benda ni macam mudah. Tapi sekarang ni orang sewenang-wenangnya akan spread the news kan, tanpa nak tabayun lah. Banyak je sekarang ni, sebab kalau kerja pun macam tu juga. Ada orang suka mengadu kat bos. So, kalau bos tu jenis apa, termakan pujukan ataupun emosi staff yang suka mengadu dengan emosi, kadang bos terus pun buat decision kan, tanpa dia ambil nak dengar lagi cerita daripada pihak yang seterusnya.
Sebab manusia ni bila dia gaduh dengan seorang tu, dia akan mengadu tu dengan emosi kan. Dia cuba nak menangkan side dia lah. Sama juga kita pun. Kadang kita tak suka seorang tu, kita cuba nak menyampaikan benda yang buruk tentang orang tu sebab kita tak suka kan. Kita telah pun diganggu lah rasional kita dengan emosi tu. So, tabayun ni satu benda yang bagus Islam ni, dia mengajar kita untuk mencari bukan penjelasan yang betul lah sebelum membuat apa-apa keputusan. So, Alhamdulillah, banyaklah sisi menarik dari surah An-Naml ni yang kita discuss hari ni. Imran share pasal dia mensyukuri setiap nikmat Allah bagi, Fahim highlight tentang tabayun, dan tadi kita discuss tentang cerita ni, cerita tentang Hud kan, antara main lah stories yang kita baca tu, yang dia travel jauh untuk mencari tempat-tempat yang belum sampai Islam dan bawa berita tu pada Nabi Sulaiman. So again nak highlight benda ni supaya semoga kita semua yang akan bertebaran kan, tempat belajar masing-masing lepas ni, masuk kampus sebagainya, jadi seperti Hud yang sentiasa tengok situasi semasa, bukan jadi ignorance tentang keadaan semasa tu, tapi ambil tahu, dan kalau ada benda boleh dimainkan panan, kita mainkan panan kan. Sebab kita ni ada mission lain lah selain pada kita pergi tempat tu untuk belajar. Kita juga menjalankan tugas sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi ini kan. Allah Alam, itulah nak kongsi pada hari ini tentang surah An-Naml. So ada beberapa minit baki ni, abang saya nak sambung discuss hadis lah sikit insyaAllah. Jadi kalau ikutkan kita ni termasuk hadis yang ke-11 kan. Cubalah dengan ringkasnya, discuss hadis sebelah ni, dia sangat ringkas. Hadis ke-11 last week dan minggu sebelumnya kita dah 2 minggu spend on hadis ke-10 kan. Hadis 10 tu cerita tentang apa? Cerita apa? Doa kan, yang macam mana diterimanya amal oleh Allah SWT kan. Ya Allah tu baik, dah terima benda-benda baik, dan antara doa tu boleh terhalang dengan sebab-sebab yang telah dibincangkan. Walaupun kita telah memenuhi sebab-sebab dan juga adab doa kita dah penuhi, tapi kalau ada lagi benda-benda menghalang, dia tetap menghalang doa kita kan. Kerana Allah Ta'ala ni hanya terima benda yang baik. So itu yang ke-10. Hari ni kita tengok hadis yang ke-11. So again lah, seruan kepada semua orang untuk cuba menghafal hadis-hadis ini. Sekurang-kurangnya hafal dia punya phrase-phrase yang penting. Contohnya, discuss hadis 10 itu, Allah tu baik, hanya terima yang baik. Itu penting kan. Sebab dia ada core pada hadis tu. Al-halal bayinun, innal halal bayinun, innal haramu bayinun, wa bainahuma umur mustabihat. So, hadis ke apa tu, Imran? Hadis ke-6 kan. Kau boleh jadikan cuti waktu dekat Jerman kan nanti kan. Siapa lah yang tengah cuti kan, boleh sentiasa revise hadis ni. Apa highlightkan kuning ke, keyword yang utama lah, phrase-phrase yang utama, yang core message pada hadis ni kan. Supaya kita ingat daripada kita, dan kita boleh bila berlaku situasi tu kita tengok hadis ni macam ni kan. Tak apa, tak penting pun yang tu kan. Itu just untuk rujukan lah. Okay, ni hadis kat mana. Yang penting lah kita tahu konten hadis tu kan. Sebab ni hadis susunan dalam kitab ni. Tempat lain mungkin berbeza susunan dia kan. Cuma bila kita nak merujuk, kita tahulah. Ni kalau kat Nawawi hadis nombor apa. Memudahkan rujukannya. So, supaya pembacaan hadis ni bukan dia kita lalu dan lupa macam tu kan. Tapi kita ada revision. Mudah kita nak kongsi jugalah. Kita ada hafal phrase-phrase tu ataupun gist hadis tu. So hadis 11 ni sangat ringkas. Kita baca sama-sama lah insyaAllah. Al-Hadis Al-Hadi Asyar. Hadis yang ke-11 lah. An Abi Muhammad Al-Hasanu Ibn Ali bin Abi Talib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala. Jadi hadis ini telah pun diriwayatkan oleh, pertama, nama dia adalah, gelaran dia adalah Abi Muhammad. Okay. Siapa dia ni? Dia ni Al-Hasan
Hasan bin Ali. Semua orang tahu Hasan bin Ali ni siapa? Cucu Nabi SAW kan, anak pada Sayyidina Ali bin Abi Talib. So ini bapa dia, Ali bin Abi Talib. Kenapa Hasan ni menjadi cucu Nabi? Soalan. Ali kahwin dengan anak apa? Nabi Fatimah. Masya Allah, betul-betul. Sebab saya macam sebab Ali kan sepupu Nabi kan. Tiba-tiba anak Ali jadi cucu Nabi. Sebab betul, sebab Ali kahwin dengan Fatimah. Ini satu patutnya info ni kita tahulah semua ni kan. Sepatutnya sebab ni close family Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patutnya ni semua ni on fingertip kita lah. So nama dia Abu Muhammad, mungkin kerana ada anak nama Muhammad. So Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni kahwin Fatimah, betul. Sibti Rasulullah SAW. Sibti ni lah maksud cucu kan. Sibti maksud apa Sibti? Kasi sebut sini. Cucu baginda. Satu dia cucu, yang kedua Sibti cucu wa raihanatihi. Raihanatihi ni lah kesayangannya. Raihan, kesayangan. Tengok ni kan dia kata haruman. Ini lebih tepatlah haruman baginda. Okay, minta maaf, ada iklan. Iklan wanita bertudung. Dekat mana tadi? Raihan nanti itu adalah kesayangannya ataupun lebih tepat harumannya lah. Ceritanya Hasan ni sangat dekat dengan Nabi SAW. Kita tahulah memang ada banyak hadis menceritakan betapa eratnya hubungan Nabi dengan cucunya kan. Ada yang Nabi cerita dalam solat, Hasan naik tabah belakang, Nabi tunggu lama sampai dah dia turunkan. Ini nak jangan Nabi ni hubungan rapat dengan cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. So seperti orang tadi kata radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma kat sini? Sebab Hasan dengan Ali sahabat. Sebab dia orang Islam. Kedua-duanya adalah sahabat. Radhiyallahu anhuma. Okey. Umar tu menunjuk kedua lah. Qal, dia berkata, hafiz tu, aku telah pun menghafaz daripada Rasulullah SAW, min Rasulullah SAW. Ringkas dia hadis ni. Boleh hafaz tu sebenarnya ni kan? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Mungkin kita boleh tulis kat, semua orang tulis masing-masing kan, kat nota ke, belajar tulis yang Arabic tu. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuka. Simple hadis ni. Okay, tengok balik itu apa? Da' ni tinggalkan. Tinggalkan. Dekat mana kita guna perkataan ni selalunya? Dekat mana jumpa perkataan ni? Yang common. Perkataan da' ni. Da'. Okay. Tak cuba lah kan. Mungkin yang familiar lah peristiwa. Sekejap Syazwan ada Syazwan? Ada ke tak? Dah live kan Syazwan? Kita pernah dengar Hajjatul Wada' kan? Haji selamat tinggal, haji terakhir Nabi tu dipanggil Haji Wada', Haji Wida' atau Wada' kan? Sebab apa? Sebab dah nak tinggalkan kota Mekah tu, kita pun buatlah Hajjatul Wada' tu. Kalau orang pergi umrah, dia punya tawaf sebelum dia balik ke Malaysia dia panggil tawaf wada' ataupun tawaf wida' ni. Sebab nak ingatkan kota Mekah nak kembali ke tanah air. So datang perkataan da' tu, nak tinggalkan.
Ada pengisian tajuk dia Wida'an laka ya jahiliyah. Selamat tinggal jahiliyah. Tapi nak cerita kat sini tentang perkataan dak tu lah, dak. Eh, hello. Macam problem. Aduh. Aduh juga. Macam nak left dulu. Boleh satu. Dia jadi hilang. Google Chrome. Sorry. Teknikal. Sekejap share balik lah. Okay, tengoklah terjemahan dia kata daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah SAW dan haruman baginda SAW, dia berkata, aku menghafal daripada Rasulullah SAW, sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. So hadis ni simple saja kan, iaitu tinggalkan apa yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Hadis ni ada kaitan dengan rapat dengan hadis ke-6. Kan, hadis ke-6 menyebut halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya tu adanya perkara-perkara syubhat. So dekat sini dikata yang syubhat itu tinggalkan je. Kalau dia meragukan, terus tinggalkan. Dan dia macam extension kefahaman pada tentang halal haram dalam Islam lah. Okay, yang dikata kat sini. Ada beberapa pelajaran daripada hadis ni. Dikata pokok pelajaran hadis lah. Yang pertama, menjauhi perkara syubhat. Itu perlu menjaga maruah dan diri daripada jatuh kepada perkara yang haram. Sebab ni baru dikatakan warak kan. Kenapa kita menjaga diri kita pada perkara yang syubhat ni, perkara-perkara yang meragukan ni? Sebab kita nak menjaga, sebab itu sifat warak. Warak ni adalah memelihara diri pada perkara-perkara yang diragukan. Jadi kalau benda tu ragu, kita terus tinggalkan.
Kenapa dia kata ianya adalah langkah-langkah bagi menutup pintu was-was syaitan. Sebab kita tinggalkan perkara yang meragukan. So, tak nak bincang panjang kot. To make short, hadis ni nak ajak kita tengok dalam kehidupan kita ni ada benda-benda yang kita ragu-ragu kan. Ragu-ragu yang kita rasa tak senang. So, kalau benda tu meragukan, kita tinggal je. Ini konteks salah haram lah. Konteks perkara yang syubhat kan. Tapi kalau dia adalah benda yang dihilaf, contohnya nak ambil rukhsah ke tak ambil rukhsah, itu bukan keraguan sebab rukhsah itu adalah keringanan. Keraguan ni adalah benda yang dia ada unsur syubhat, ada sedikit halal, sedikit haram kan. Ada orang kata halal, ada kata haram. Contohnya dia banyak kat muamalat lah contoh kan. Contohnya dekat Malaysia ni ada banyak pelaburan-pelaburan yang ada pandangan kata dia halal, ada pandangan kata dia haram kan. Ataupun belum lagi fully halal. Contohnya apa? Orang main forex. Forex ni satu benda yang jelas dah haram. Sebab tak ada orang kata harus pun. Contoh orang melabur yang ASB kan. Kalau pernah dengar ASB. ASB ni satu amasan berhak lah, satu pelaburan untuk Bumi Putera. Tapi dalam ASB ni ada je portion besar yang belum lagi syariah compliant. So kalau ikut standard orang yang badan yang regulate saham-saham ini yang menentukan dia ni dah comply syariah ke belum, iaitu nama badan tu adalah Security Commission. Bagi mereka dia tak comply lagi syariah compliant kan. So dari segitu dia ada unsur-unsur yang syubhat lah. So kalau orang tu warak, dia tinggalkan je kalau benda tu meragukan. Kan? Contohnya kan. So kita tengok apa lagi pembincangan hadis ni. Kan? Dalam dia buat kat sini juga lah beberapa kisah kan. Kisah warak salaf terhadap perkara syubhat. Nanti sesiapa yang ada buku ni bagus lah kan kalau boleh baca. Buku ni adalah Jami' Ulum wal Hikam. Buku oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dia adalah syarah kepada hadis 40. Dan sangat tebal bukunya, 3 jilid macam ni. Untuk hadis ini, dia menghimpunkan sangat banyak cerita-cerita daripada sahabat tabi'i dan tabi'ut tabi'i tentang mereka ini begitu teliti nak jaga daripada perkara-perkara yang syubhat kan. Sangat banyak cerita tu. Sebab dia tak boleh, sebab hadis ni tak perlu huraian panjang. Jelas je. Tinggalkan perkara yang syubhat. Tapi dia bawakan cerita tu supaya kita termotivasi dalam keadaan macam mana kita nak tinggalkan. Contoh kan, macam kisah Abu Bakar makan satu syubhat lalu dia ketahuinya dia memuntahkannya. Padahal dah makan pun. Lepas makan baru dia identify benda tu meragukan. Dia boleh korek balik tu. Sebab apa? Beramal hadis ni kan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kita pada zaman yang kita terlalu pandang mudah kan. Ambil barang orang, makan orang punya rights orang lain kan. Sedangkan benda tu benda yang syubhat. Contohnya kita nanti kita tengoklah apa pentingnya kefahaman ini dan juga praktikal pada hadis ni bagi seorang da'i terutamanya kan. Kita tengok. Kita kata kat sini ya. Okay, kita tengok. Kat sini kita tengok kat sini ya. Itu highlight pada beberapa fake untuk dakwi dan terbawi. Dia kata kat sini pertama, berhati-hati sifat mukmin. Kenapa cerita tentang berhati-hati ni? Sebab meninggalkan syubhat ini adalah menunjukkan seorang itu ada sifat berhati-hati. Kerana kita discuss dalam hadis ke-6 kan, yang syubhat ini dia berada di grey area di antara halal dengan haram. Kalau orang tu bermain di kawasan syubhat, kita tengok itu video anjing tu kan, dia boleh bila-bila masa saja masuk ke area haram tanpa sedari. Dalam video tengok itu kan. So orang yang tinggalkan syubhat ini adalah orang yang berhati-hati. So kehati-hatian daripada syubhat ini adalah datang daripada sifat takwa. Takwa datang dari arti sikap berhati-hati kan. Sebab at-taqwa ni maksudnya hati-hati kan. Ittaqu ni takut dan berjaga-jaga ketika melakukan satu amal sehingga tidak terjatuh dalam maksiat. Seorang yang tidak berhati-hati adalah seorang yang lebih kurang, tak endah dan tak sensitif dalam melakukan satu. Seorang yang tak hati-hati ni orang yang maksud lebih kurang ni maksudnya apa? Orang yang jenis tak teliti lah, tak peduli kan.
Contohlah, contoh kita makan kedai kan. Kita pun ambil banyak-banyak, lepas tu makan cepat-cepat. Supaya nanti orang tu kira, dia assume kita ambil sikit kan. Contohlah. Padahal kalau kita betul-betul hati-hati, tak best tau kita makan sebelum dapat lagi harga kan. Better kita pergi jelaskan dengan owner, inilah harganya. Sebab kita takut kita termakan lebih hak orang lain kan. Tu aspek kehati-hatian lah kan, supaya kita ni bukan jadi orang yang lebih kurang, tak indah dan tak sensitif dalam melakukan hal sesuatu. Di zaman Nabi-Nabi dahulu ada kan umat-umat dahulu yang mereka ni menipu timbangan. Mereka berjual beli, tipu timbangan kan. Sebab apa? Sebab tak ada elemen ni. Itu confirm bukan lagi meragukan tu, itu confirm haram kan. Inilah kita sedang cerita benda yang kalau kita ragu, ada elemen-elemen yang tak kurang senang, tak best, kita tinggalkanlah. Itu yang pertama kan. Dan yang kedua kata da'i kan, seorang yang buat Islam ni perlu berhati-hati menjauhi sesuatu yang meragukan walaupun sesuatu itu harus. Okey. Apa maksudnya kat sini? Walaupun itu harus. Harus kat sini maksudnya adalah mubah kan. Harus ni maksudnya adalah permissible, mubah. Mubah ni bahasa fiqh lah, bahasa dalam fiqh ni mubah. Harus kat sini bukanlah haruslah, bukanlah hendaklah tapi harus dia maksudnya boleh. Okey, maksudnya kita kena jauhi satu yang meragukan walaupun benda tu boleh. Satu yang meragukan akan boleh menjauhkan orang yang dibawa itu mad'u atau menyebabkan mad'u keliru dengan prinsip yang dibawa kan. Contohnya apa? Bergambar dengan perempuan. Harus kan bergambar. Tapi sometimes dia ada unsur meragukan. Sebab boleh menimbulkan syak sangka kan, boleh menimbulkan persepsi negatif, boleh menimbulkan kita ni macam tak ada stand jelas tentang ikhtilat sebab kita ni bergambar dengan perempuan kan. So asalnya bergambar harus, tapi bergambar dengan perempuan ataupun kita share video-video kat kita punya IG ke Facebook, social media kan, yang ada unsur-unsur membuka aurat sebagainya kan. So kalau kita teliti, kita check macam ni kan, sebab dia boleh menjejaskan, pertama menjauhkan orang daripada kita, yang kedua boleh menyebabkan orang tengok kita ni tak ada stand kan. Orang tengok kita macam orang ada, nanti akan ada pandangan kita ni, oh Imran ni tak macam tak kisah je kan, macam kadar je, tak peduli benda ni kan. So orang tak nampak kita ni orang yang ada stand lah. Yang ketiga dia kata segala sesuatu hendaklah dibuat kerana dakwah. Oleh itu da'i dan murabbi sentiasa berfikir dan setiap amalannya adakah perkara yang dilakukan itu membawa kebaikan kepada dakwah atau tidak, cara hidup, pemilihan stand sebagainya kan. Sebab kita naklah kita buat tu sekadar buat action tu kerana kepentingan peribadi kan, tapi buatlah dia tu ada benefit pada Islam lah kan. Boleh dia tu confirm tidak syubhat. Sometimes benda-benda tu harus, benda-benda yang harus akan jadi confirm perlu bila kita ada sebab yang reason yang kuat. Faham ke statement tu? Benda tu asalnya dia adalah harus, permissible. Tapi apa hujah kita nak buat benda tu akan menentukan kepentingan benda tu. Contohnya kan, contoh kita makan mewah kan. Makan mewah ni harus. Tapi ada kalau ada sebab lain, sebab nak belanja orang makan kan, supaya kita boleh tarik dia jadi strong, kita perlu makan mewah tu kan. Tapi kalau makan mewah sekadar untuk penuhkan diri sendiri, dia adalah harus yang ke arah syubhat, betul tak? Sebab orang akan nampak kita, makan mewah ni. Macam lah nak makan mesti makan nak memenuhi nafsu sendiri tak? Sebab dia tak ada. Tapi kalau benda tu dia buat ada pula reasoning untuk kepentingan dakwah, sebut kat sini kan. So dia jadi tak akan timbulkanlah isu syubhat tu kan. Contohnya kita beli kereta kan besar, kereta MPV. Beli kereta besar ni haruslah sebenarnya kan. Tapi sebab apa beli kereta besar? Ada orang sebab nak tunjukkan kereta besar. Ada orang sebab beli kereta besar sebab nak bawa ramai mad'u kan. So dalam kes nak bawa ramai mad'u tu, dia menyebabkan hilang syubhat dia tu. Sebab dia ada pula reasoning lain. Reasoning lain untuk kepentingan Islam tu yang menyokong action dia kan. So benda macam inilah kita kena ambil kira supaya step tindakan tu tidak diserang oleh syubhat kan. Sebab kalau dia betul-betul ada syubhat, ditinggalkan saja kan. Tapi kalau ada reason-reason lain yang memberi kepentingan kepada Islam,
itu nak bawa benda di sini lah, supaya kita ni ambil kira cara hidup, pemilihan style, gaya, barangan, pekerjaan, keuangan dan lain-lain adalah memberi erti dan membantu kepada prinsip dakwah yang ingin dibawa. Lagi cukuplah. Masa tu cukup Okay, last kali kata yang kelima ni, perbalahan dan pertikaian masalah fiqh yang telah dibincangkan oleh ulama fiqh sejak berzaman sepatutnya tidak perlu lagi diperpanjangkan. Ini nak ceritalah, sometimes benda-benda syubhat ni selalunya dekat benda yang furuk kan, orang berkhilaf kan. Contohnya nak syubhat kan, nak lutut ni aurat ke tak aurat. Sebenarnya dia adalah benda yang tak boleh bincang pun lagi. Masing-masing stand ada hujahnya kan. So tak perlulah kita ni terlalu fokus pada benda macam tu kan. Kalau kita nak keluar pada khilaf tu, pakai je bawah lutut contohnya kan. So terus selamat. Tak perlu kita bergaduh lah tentang perbalahan ini kan. So dia bukanlah masuk dalam dia syubhat juga, tapi dia ada khilaf fiqhiyah kan. Yang tak besar lah, dia bukan isu stand pun. Tapi dia adalah benda yang furuk, benda yang cabang, bukan benda yang usul kan. So wallahu alam, itu je hadis yang kelima. Hadis ke-11 kita tentang menolak perkara-perkara yang meragukan. Apa benda-benda yang meragukan ni? Benda yang ada pandangan katakan dia haram kan. Benda yang kita buat kita rasa tak senang, ataupun benda tu kita malu nak buat dekat public kan, sebab mungkin dilihat salah oleh orang lain, itulah benda yang meragukan kan. Kalau benda tu dosa, terang-terangan lah. Tapi sometimes ada orang kan, ini ceritalah, ada orang sangat teliti menjaga benda-benda syubhat ini, tapi dia terang-terangan buat benda yang haram. Faham ke? Ada trend macam tu kan. Sebab apa dia teliti dengan perkara syubhat ni? Sebab konon-kononnya ambil berat tentang benda syubhat ni boleh dapat title warak kan. Contohnya apa? Contohnya cari kedai makan, kita cari yang free pork kan. Kau tengok orang tu tatu je tak nak makan kedai ni, tapi tak solat pun, padahal yang jelas tu solat tu kan. Yang kedai tadi tu mungkin halal je sebenarnya, kedai yang bertatu tu. Faham kan? Sebenarnya kita terlalu teliti pada perkara-perkara yang ujung. Ini pun nak dibetulkan jugalah. Perlu teliti tu, perlu menolak benda syubhat, tapi janganlah benda itu kita terlalu membesar-besarkan sampai meninggalkan benda yang lebih wajib lah kan. Sampai ada orang yang makan rasuah kan, makan judi, tapi ambil judi tapi bila dapat makan, tengok ke syubhat tak syubhat, sekian tak sekian kan, dan sebagainya. Allah alam.